Jambatan Kajian, kumpulan kami menggunakan 3 kaedah, iaitu menyenaraikan adat dan budaya mengikut kaum di Malaysia, seterusnya mengkaji kepentingan mengamalkan adat dan budaya di Malaysia, dan terakhir, mengenal pasti faktor yang menyebabkan adat dan budaya tidak lagi diamalkan di Malaysia. Adat terbahagi kepada 3 dan setiap adat tersebut pula dibahagikan kepada 3 hingga 4 tahap. Adat yang pertama, adat kelahiran juga terbahagi kepada 4. Yang pertama, melenggang perut, bersalin, azan dan qamat, bersunat atau berkhatan. Seterusnya, adat perkahwinan juga terbahagi kepada 4 tahap, merisik, meminang, bertunang dan akad nikah. Dan adat yang terakhir, adat kematian. Ia mempunyai 3 tahap, iaitu semasa, sewaktu, selepas. Semasa, jenazah akan dimandikan dengan bersih. Sewaktu, jenazah akan dikafankan serta disolatkan. Selepas, jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan. Ini dia tanda-tanda kematian dalam Islam. Tanda-tanda pertama 100 hari sebelum kita meninggal, biasanya kita bakal merasakan kedinginan atau menggigil setelah asar. Kemudian 40 hari sebelum kita meninggal di waktu yang sama setelah asar, kita bakal merasakan denyut di pusar kita. Dan ini tandanya pohon yang terletak di asri Allah telah gugur. Kemudian 7 hari menjelang kematian di waktu yang sama lagi setelah asar, kita bakal merasakan yang namanya sakit. Kita bakal nggak nafsu makan, sehingga kita sakit dan tiba-tiba lagi kita nafsu makan. Kemudian sakit lagi, kemudian tidak bisa dijelaskan. 3 hari menjelang kematian kita bakal merasakan sakit di dahi kita yang kanan dan kiri. Kemudian mata kita nggak lagi bersinar, hidung kita mulai ke belakang, dan juga kuping kita layu. Dan puncaknya 1 hari sebelum kematian pada waktu setelah asar, kita bakal merasa sakit di ubun-ubun kita dan tandanya kita nggak bakal lihat asar lagi besoknya. Terdapat 3 jenis perayaan yang disambut bagi orang Melayu yang beragama Islam. Contoh perayaan yang terkenal ialah Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada bulan Syawal, Hari Raya Aidil Adha yang disambut pada bulan Zulhijjah, dan Awal Muharram disambut pada bulan Muharram. Antara makanan tradisional orang Melayu adalah seperti lemang, ketupat, serunding dan rendang. Ianya sangat popular kerana boleh didapati sewaktu menyambut perayaan sahaja. Tarian tradisional orang Melayu yang terkenal ialah seperti tarian Mak Yong, tarian Zapin, tarian Gamelan, kerana setiap jenis tarian ini menceritakan tentang kisah dahulu kala dan seni yang ditampilkan juga sangat unik serta sesuai untuk dipertontonkan pada masyarakat umum. Saya akan menerangkan adat dan budaya kaum Cina. Terdapat 4 tahap dalam adat perkahwinan bagi kaum Cina, iaitu merisik, meminang, perkahwinan dan upacara minum teh. Bagi adat kelahiran pula, si ibu mempunyai pantang larang tersendiri sewaktu mengandungkan bayinya. Selepas kelahiran, si ibu akan berpantang selama 40 hari. Kenduri juga akan diadakan sewaktu bayi berusia sebulan. Dan bayi juga akan diberikan nama oleh keluarga yang terdiri daripada 3 patah perkataan, iaitu patah pertama nama keluarga, patah kedua nama generasi dan patah ketiga adalah nama panggilan bayi. Akhir sekali, adat kematian. Semasa kematian, mayat akan dibersihkan dan dipakaikan dengan pakaian cantik sebagai tanda penghormatan terakhir baginya. Dan pelbagai lagu juga akan dimainkan semasa mayat diiringi ke tanah perkuburan. Selepas kematian, ahli keluarga akan menjalani adat berkabung dengan memakai baju hitam. Kuih bulan ialah kuih tradisional Cina yang dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Yang kedua, Chao-Ji, iaitu makanan yang diperbuat daripada tepung gandum dan intinya daripada pelbagai jenis bahan. Yang ketiga adalah insang, iaitu sejenis salad ikan mentah yang bergaya Cao-Cao. Dan akhir sekali ialah kuih bakul atau nian kao, ialah makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol.
Akhir sekali adalah tarian. Tarian yang pertama adalah tarian singa. Yang kedua adalah tarian naga. Kedua-dua tarian ini dipersembahkan ketika perayaan Hari Tahun Baru Cina. Dan akhir sekali adalah tarian kipas. Tarian yang menggunakan kipas dan memerlukan kepakaran dalam menggunakan kipas lipat Cina. Saya ingin membentangkan tentang adat kebudayaan kaum India. Pertamanya, perkahwinan kaum India, manakala mereka bermulakan adatnya dengan merisik. Seterusnya, kunjungan ke rumah pengantin. Seterusnya, ikat janji yang dibangkit sebagai niscaya manakala kedua-dua pihak bersetuju untuk berkahwin. Seterusnya, parisam yang merupakan pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Dan kad jemputan yang dibuat berdasarkan almanah Hindu. Dan akhirnya, majlis perkahwinan, iaitu pengantin lelaki akan mengalungkan tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Bagi adat kelahiran pula, sewaktu mengandung, mereka akan membuatkan adat balai kapal. Seterusnya, selepas kelahiran, mereka akan membisikkan nama Tuhan kepada bayi yang baru dilahirkan. Seterusnya, potong tali pusat. Seterusnya, adat yang terakhir dalam aspek adat kelahiran adalah membawa bayi pulang ke rumah, iaitu upacara arti atau siri akan dilaksanakan. Bagi adat kematian pula, si mati boleh dibakar atau dikebumikan. Diletakkan di ruang tamu, kepala mayat dihadapkan ke arah selatan. Vilaka iaitu sejenis cahaya dipasang dilalakan. Selepas dimandikan, si mati akan dipakaikan dengan pakaian baru. Upacara menanggal tali akan dilakukan di mana seorang isteri setelah suaminya meninggal dunia. Akhirnya akan berlakunya upacara vaikarisi yang itu menandakan pemberian terakhir selepas kematian. Akhirnya mereka akan membersihkan rumah, mengumpul abu mayat dan berkabung. Terdapat beberapa. Seterusnya, bagi perayaan kaum India pula, kaum India akan menyambut perayaan Thaipusam, Pongal dan Deepavali. Thaipusam disambut setiap Januari atau Februari, terutamanya di lokasi-lokasi popular di Malaysia seperti Batu Cave, Ipoh dan Penang. Manakala hari Deepavali akan disambut hujung bulan Oktober atau awal bulan November setiap tahun. Seterusnya, masakan India yang dibawa oleh etnik India di Malaysia ini telah sebati dengan jiwa dan raga rakyat Malaysia. Terdapat beberapa makanan tradisional India yang popular di Malaysia, terutamanya dosai, muruku, idli dan nasi daun pisang. Terdapat beberapa tarian India, terutamanya Bharatanatyam yang Kathak yang masih diamalkan di Malaysia hingga kini. Terdapat 4 kepentingan mengamalkan adat dan budaya di Malaysia. Yang pertama ialah sebagai lambang identiti sesuatu kaum. Yang kedua ialah mengekalkan adat dan budaya dari satu generasi ke satu generasi. Yang ketiga ialah mempunyai nilai-nilai murni yang tersendiri. Dan yang keempat ialah menjadi tarikan pelancong. Ini saya akan menerangkan tentang faktor yang menyebabkan amalan adat dan budaya di Malaysia semakin pupus. Faktor pertama ialah segelintir masyarakat menganggap adat dan budaya bersifat tradisional dan lapuk. Seterusnya, faktor kedua ialah halangan agama. Faktor ketiga yang menyebabkan amalan dan adat budaya di Malaysia semakin pupus adalah masyarakat tidak berminat untuk mengenali dan mempraktikkan adat dan budaya kaum masing-masing. Selain itu, faktor yang keempat ialah proses globalisasi. Akhirnya, faktor yang terakhir ialah kemajuan teknologi dan maklumat.